So, satu lagi kereta model mampu milik yang mungkin korang boleh considerkan dalam kategori segmen C dekat Malaysia ni di bawah harga RM50,000, iaitu Kia K3 Cerato. Ini adalah Kia K3 Cerato third generation, generasi ketiga, dan harga dia di bawah harga RM50,000. Kereta ni dalam kategori segmen C, yang mana kalau tahun 2013 dulu dalam pilihan market dekat Malaysia ni ada Mitsubishi Lancer, Toyota Altis, Proton Inspira, dan yang paling popular sekali adalah Honda Civic. So dalam video ni saya akan ceritakan everything that you need to know tentang Kia K3 Cerato ni. So here we go. Strategy. I said right now. Fight. Conquer. So harga kereta ni dianggarkan kalau tahun 2013 macam ni bawah RM50,000, dan kalau korang bayar down payment 10%, kalau loan 7 tahun, bulanan anggaran dalam 5 ke 600 macam tu untuk sebuah kategori segmen C besar macam ni. Bagi saya okey, agak kuat berbaloi juga. So Kia K3 Cerato ni adalah pada tahun 2013, yang ni datangkan dengan enjin 2.0 liter. Dia ada beberapa variasi, ada juga enjin 1.6 liter, dan ini adalah generasi ketiga untuk segmen C Kia, yang mana dia menggantikan Kia Forte. Kia Forte popular pada tahun zaman 2009-2010 dulu. Yang sebelum tu ada juga Kia Spectra, Kia Sphia, lepas tu Kia Forte, dan sekarang Kia Cerato. Tapi ini bukanlah the latest generasi keempat sekarang, model dia lagi cantik. Tapi saya nak ceritakan model generasi yang ketiga ni untuk kategori segmen C. Grill dia ni kalau korang tengok, dia ala-ala macam satu model Kia yang popular pada era 2013 dulu, iaitu Kia Sportage. Ya, bentuk dia lebih kurang juga macam ini. Dia punya signal ada dekat bahagian side mirror sini, nampak shape dia cantik juga. Ada lining chrome yang memanjang dekat pintu ni daripada depan sampai ke bahagian belakang. Ini untuk menampakkan kereta ni lebih panjang daripada segi luaran dia. Daripada segi belakang, dia punya lampu ni nampak simple sahaja, yang mana kalau pada era tersebut nampak lampu-lampu kereta yang simple macam ni adalah Volkswagen dengan Audi. So boleh dikatakan designer Kia pada waktu tersebut dia banyak inspirasikan model-model kereta dia orang daripada kereta-kereta Continental. Contohnya kalau kita tengok Kia Sportage, memang nampak model dia sleek, design dia memang simple. Satu kelebihan daripada luaran yang korang boleh tengok untuk segmen C yang tak ada pada model Japan lain, iaitu kereta ni datangkan dengan sunroof. So kereta ni dia ada sunroof, dia boleh tilt up dan dia boleh slide buka habis. Tapi kelebihan Kia K3 Cerato ni korang takkan nampak pun kat luaran dia. Takkan nampak, tak ada pun. Sebab kelebihan dia mungkin ada dekat dalam ni. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kereta ni. So ini adalah dia punya ruang dalaman dia. Dashboard dia nampak biasa saja daripada segi design, tapi apa yang menariknya dekat sini, dia ada ventilation mode. Korang boleh set heat, panaskan seat ni. Kalau korang tengok sini ada lubang-lubang ni, ni akan ada udara panas kalau korang nak panaskan punggung korang. Tapi untuk driver side ni dia boleh sejukkan, korang akan rasa sejuk. Tapi sayangnya yang sejuk ni cuma ada dekat driver seat saja. Sebelah sini untuk panaskan saja. Dan kereta ni datangkan dengan pedal shift. Dekat tengah ni ada satu ruang kompartmen yang agak besar kat sini dan boleh buka. Ada pad. Dekat bawah ni ada 2 power outlet dan 1 USB port. Bahagian atas ni luas, so korang boleh letakkan telefon korang. Kalau korang nak buka map, tak payah nak ada phone holder mounting dekat cermin sebagainya. Dia punya door trim dia menggunakan soft touch plastik. Agak memeranjatkan bila dia punya bahagian center console dia hard plastik. Sini pula yang dia letakkan soft touch plastik. Sini pun macam something leather. Dia punya bahagian door pocket dia okey, boleh letakkan banyak botol air. Kemudian kereta ni datangkan dengan electric seat. Okey, electric seat dia ada 8 arah. Dia ada atas, bawah, tinggi, rendah, type support pun ada, dan satu lagi dia ada lumbar support. Wow. So sesuatu yang menarik lah untuk kereta segmen C yang pada tahun 2013 dulu dah ada benda ni. Sebab benda ni dekat X70 cuma ada pada tahun 2019 saja. Agak baik sebenarnya, agak memeranjatkan. Dia tak terhenti dekat sini, dia punya electric seat dia boleh set memori. Korang boleh setkan korang punya memory seat tu. Dan satu lagi, kereta ni datangkan dengan telescopic
power steering, telescopic steering. Ada dual climate control kat sini. Masih solid lagi button ni. At least button ni masih solid lagi. Atas ni ada sunglass holder. Dan korang boleh buka sunroof, tilt, dan boleh slide habis. Wow. Ini satu kelebihan kalau korang ada nak kecil, mesti dia suka kereta yang ada sunroof ni. Boleh keluar kepala. Tapi bahaya korang boleh extend sun visor ni. Dan kat sini ada satu kad, korang boleh selitkan touch and go ke, bonus link korang ke. Dan vanity mirror, serta ada lampu. So agak detail juga kereta ni daripada segi dalaman, accessories dia dengan electric seat, memory seat, boleh simpan memori. Kemudian vanity mirror dia banyak fungsi-fungsi yang tak ada pada kereta-kereta Japan lain. Especially yang saya suka ni, ventilation seat ni. Satu kelebihan yang best sebenarnya. Dan dia punya smart info display dekat dalam ni pun not bad juga. Macam-macam setting yang korang boleh tengok dekat dalam ni. So daripada seat bahagian belakang dia, kalau korang tengok kat sini, wow, agak luas, besar gila, lebih daripada 1 jengkal lebih. Tapi come on, tak ada rear seat pocket kat sini. Come on Kia, come on. Sepatutnya dia boleh ada kan, sebab dekat sebelah sini ada. Why not dekat sebelah sini ada juga. Dan dekat belakang ni ada aircon vent. Okay, congrats, antara yang pertama juga. Tapi sayangnya bawah ni tak ada power outlet langsung. So satu kekurangan lagi. Dia punya center hum ni pun okey, walaupun tak rata habis, tapi agak rendah. So kereta ni kalau duduk kat belakang ni untuk 3 orang, bagi saya tak ada masalah. Memang agak selesa boleh duduk 3 orang dewasa tanpa sebarang masalah lah. So dia punya ruang boot dia, ruang boot kereta ni agak luas juga. Ya, boleh dikatakan hampir 500 liter lebih. Oh, X70 lagi straight X70. Come on Kia. Bawah ni tak ada apa-apa, just ada tire spare dengan tool set. Tapi boot dia sangat-sangat luas So sangat praktikal kereta ni. Compare dengan Honda Civic, saya rasa boot dia ni besar lagi. Dan seat dia boleh dilipat 60-40 split. Dan again, dia boleh lipat daripada sini saja, tarik dan tolak. Sebelah sini pun sama. So sangat praktikal kalau korang nak bawa barang yang panjang, memang boleh lipat habis. So tanpa membuang masa, jom kita nak test drive kereta ni. Kita nak tengok adakah dia lebih kepada Civic ataupun dia lebih kepada Toyota Altis. Jom. So untuk Kia Cerato K3 tahun 2013 third generation ni didatangkan, yang ini adalah enjin 2.0 liter. Ada juga enjin 1.6, tapi untuk enjin 2.0 liter ni datangkan dengan enjin 160 horsepower dan 194 Newton meters of torque. What's that? Okay, ingatkan bunyi rattling. Ada botol air kat sini. Dia punya fuel consumption kereta ni adalah sekitar 13-14 km per liter. Tak begitu jimat dan tidaklah begitu kuat. So okey, sederhana. So adakah kereta ni dia more kepada Civic, sporty, sedap bawa, ataupun dia more kepada Altis, Corolla yang mana lebih comfort, lebih relax? Bagi saya, actually dia more kepada passenger car, more kepada relax, comfort. So perkara yang saya suka dan perkara yang saya tak suka tentang kereta ni. Saya cerita yang saya suka dulu. Apa yang saya suka tentang kereta ni, saya terasa lebih special berada dalam kereta ni kalau saya bandingkan dengan mana-mana kereta pesaing-pesaing terdekat dia, yang mana dia ada benda-benda yang macam electric seat ni sampai 8 arah, asyik ada memory seat lagi, kemudian ada ventilation seat ni. Benda ni sangat-sangat berguna untuk saya kalau cuaca panas, ialah sebab leather seat kan. Kemudian yang paling penting, dia ada sunroof, siap boleh slide habis lagi. Ni sesuatu yang jarang ada lah untuk kereta-kereta spek Malaysia untuk segmen C, especially pada 10 tahun lepas. Tapi apa yang saya tak suka tentang Kia Cerato ni adalah first impression saya pegang steering ni, saya terasa lebih kepada much plastik. Banyak benda-benda plastik yang saya rasa actually sebenarnya tak ada sangat pun, tapi feel tu. Contoh yang paling obvious adalah center console ni. Kalau korang tengok, ini adalah satu plastik murah. Why Kia, why? Dia tak patut letakkan satu plastik yang murah macam gini dekat kawasan ni yang selalu kita sentuh. Korang tengok bercalah habis macam ini. Dan korang ketuk pun memang terasa satu benda yang kosong. Ini benda yang sepatutnya tak berlaku lah.
Saya faham Kia dia dah banyak sebenarnya letakkan soft touch macam dekat sini sampai bawah ni pun soft touch ni. Tapi kadang-kadang dia letakkan hard plastik dengan soft touch plastik pada tempat yang tak betul. Bagi saya bawah sini dah tak payahlah sampai soft touch lagi kan. Ni mungkinlah nak letak tangan. Sini bagi saya hard touch pun tak apa. Tapi bahagian-bahagian yang macam sini, ni penting. Ini something yang orang selalu nak sentuh. Ini nasib baiklah soft touch. Tapi yang paling penting sini Kalau tak percaya, korang boleh tengok sendiri kat sini. Ini adalah bukti adakah hard plastik ni diletakkan kat tempat yang betul ataupun tidak. So daripada segi performance kereta ni 2.0 liter, quite good. Okay, tak ada masalah nak accelerate. Saya tak rasa kereta ni ada masalah dekat highway. No, saya tak rasa kereta ni tak boleh pecut sampai 160, 170. Cuma saya tak rasa juga kereta ni saya confident untuk buat cornering gila-gila macam Mazda tu hari tu kan. No, saya tak test langsung pun sebab kadang kita dapat feel adakah kereta tu dicipta untuk apa. Okay, kita try juga. Agak membuang sikit body roll dia. Agak body roll kuat jugalah tapi masih lagi stable. Oh, pesona dekat depan ni. Okay, kita tahu kita tak nak kejar dia. Ini adalah kekuatan straight line, kekuatan untuk Cerato ni. So boleh kata Kia Cerato ni dia bukanlah wira dekat Seleko, tapi kalau dekat highway korang tak ada masalah. So kesimpulannya, adakah kereta ni boleh beli? Yap, memang boleh beli. Tapi kalau saya takkan beli kereta ni. Sebab saya tak jumpa satu sudut pun atau satu killing point yang membuatkan saya betul-betul kena beli kereta ni. Kia Cerato ni adalah baik daripada segi semua aspek. Semua okey, tapi okey yang sederhana sahaja. Contoh kalau Civic, killing point dia adalah looks, design dan feel. Inspira dan Lancer, handling, driving pleasure. Toyota Altis, of course, reliable, tak pening kepala. Tapi untuk Kia Cerato ni, dia in between, dan in between yang sederhana sahaja. Ia tak ada satu faktor yang betul-betul membuatkan dia lebih baik daripada pesaing-pesaing lain. Apapun, harga terpakai untuk Kia Cerato ni lebih murah dibandingkan dengan Civic dan Altis untuk tahun yang sama. Dan again, kereta ni memang boleh beli kalau korang sukakan atau kalau sesuai untuk korang. Sebab tiap-tiap kereta tu pasti ada kekurangan dan kelebihan tersendiri. Daripada segi maintenance, bagi saya maintenance Kia ni tidaklah seperti yang digembar-gemburkan. Mahal lah, itulah sebab sekarang yelah dah tahun 2020 lebih, 2021 dah. Banyak je cara korang nak dapat spare part yang murah sebenarnya. Dan spare part Kia ni tak adalah mahal sangat. Mungkin kalau mahal pun mahal sikit je lah daripada Toyota, Honda, tapi masih lagi dalam kategori acceptable. So korang boleh tanya owner-owner Kia Cerato ni ataupun owner-owner Kia macam mana dia boleh dapatkan spare part, macam mana dia boleh maintain pakai kereta jenama Kia selepas satu selepas satu. Diorang biasanya kalau dah pakai kereta-kereta jenama ni, diorang takkan convert kepada kereta-kereta jenama lain. Bermaksud diorang dah tahu dah part-part mana yang murah, macam mana nak dapatkan harganya. So actually ada caranya. So at the end of the day, membeli kereta terpakai ni walau macam mana sekalipun, korang akan untung sebab korang dah dapat beli dengan harga yang dah jatuh. So alang-alang nak beli kereta yang jatuh, belilah kereta yang dah jatuh habis harga dia. Tapi make sure condition kereta tu elok. Itu saja. Test drive puas-puas sampai korang puas hati dan korang belilah kereta tu. Lepas ni saya akan buat banyak lagi video-video kereta mampu milik. Tak kira daripada jenama tempatan Proton Pro 2, Japan, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi ataupun Mazda, jenama Korea, Kia, Hyundai ataupun jenama Continental, Jerman. Mungkin ada jenama Jerman yang berada di bawah kemampuan semua orang, bawah 60,000. Mungkin kita tahu Volkswagen ataupun Audi itu lagi best. So again, terima kasih kepada Wong Jiatai sebab benarkan saya pakai kereta ni. Dan terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Pada yang dah subscribe, biarkan saja button grey tu macam tu, dan korang boleh enjoy video saya secara percuma semua sekali. Pada korang yang masih merah lagi button subscribe tu, please considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, salam strategi, fight, conquer, my me.